Hai, Assalamualaikum kelas Ma'wa, kelas Darussalam. Okay. Untuk subjek sains hari ini, kita akan mengenali sifat bahan. Okay, di hadapan cikgu ini, cikgu dah sediakan air, straw, tisu dapur, sudu plastik, sudu besi, penutup botol plastik, batu, skru, lidi kayu, duit shilling, getah, bola macam bola pingpong, dan polisterina. Okey, ini adalah polisterina yang cikgu boleh dapat dekat rumah cikgu. Contoh polisterina. Okey, aktiviti yang pertama, kita nak melihat menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Okey, jadi kita nak tengok dalam banyak-banyak bahan yang kita dapat ni, yang mana boleh menyerap air dan mana tidak boleh menyerap air. Okey, kalau kita tengok langkah-langkah dia, titiskan air dengan menggunakan straw ke atas semua objek yang diuji satu persatu. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 2 minit. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Okey. Nanti kita tulis objek yang diuji, pemerhatian kita, ada titisan ke tiada titisan, dan apakah inference kita. Okey, cikgu ambil air. Dan terakhir sekali polisterina. Okay, kita akan lihat objek mana yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Okay, sementara kita tunggu, kita boleh tuliskan objek-objek yang kita sedang uji. Okay, pertama kita tak ada belon, tapi pertama tadi objek yang kita uji adalah tisu dapur. Okay, boleh tulis tisu dapur. Okay, yang kedua sudu plastik. Yang ketiga sudu besi, botol plastik, penutup botol, batu, skru besi, lidi kayu, duit shilling, getah, bola mainan, dan polisterina. Okay, kita boleh tuliskan semua objek itu di dalam list ini. Okay. Baik, seterusnya kita akan lihat objek mana yang akan menitiskan air dan mana yang tidak menitiskan air. Okay, contoh kita tengok pada tisu. Okay, ada titisan air tak? Tak ada titisan air. Jadi kalau tak ada titisan air, kita tik pada bahagian sini. Tiada titisan air. Okay, yang kedua adalah sudu plastik. Ada titisan air tak? Ada. Okay, sekiranya ada, kita tik pada bahagian sini. Okay, dan seterusnya kita lihat pada sudu besi. Ada titisan air. Ada titisan air, ada titisan air, skru pun ada titisan air, lidi ada titisan air, okey. Duit shilling pun ada titisan air, getah ada titisan air, bola pingpong, bukan bola pingpong, bola mainan, ada titisan air, dan asbestos. Polisterina pun ada titisan air. Okey, jadi dalam objek ni yang mana boleh menyerap air, yang mana tidak boleh menyerap air.
Betul, hanya tisu dapur sahaja yang boleh menyerap air dan bahan-bahan yang lain ini tidak boleh menyerap air. Okey, jadi hanya yang tisu dapur sahaja yang tiada titisan air. Apabila tiada titisan air, ini bermaksud tisu dapur boleh menyerap air. Manakala bahan-bahan yang lain pula ada titisan air, kekal ada titisan air bawah-bawah ni, bermaksud bahan-bahan yang lain tidak dapat menyerap air. So itulah inference-nya. Itulah sebabnya kenapa tidak ada titisan air dan kenapa tidak ada titisan air dan kenapa ada titisan air. Okey, Assalamualaikum semua. Pada aktiviti yang kedua ini kita akan buat aktiviti yang kedua, iaitu tujuannya adalah menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Terapung atau tenggelam. Okey, jadi cikgu dah sediakan bahan-bahan. Kita akan lihat nanti dan cikgu akan letakkan dalam sebuah bekas ini. Okey, kita akan lihat objek mana yang terapung dan objek mana yang tenggelam. Kemudian kita akan isikan. Okey. Baik, so cikgu dah sediakan ini. Okey, kita akan lihat satu persatu bahan yang cikgu akan gunakan. Okey. Okey, baik. Objek yang pertama iaitu kayu. Lidi kayu. Okey, kita lihat objek lidi kayu timbul terapung atau tenggelam. Okey, objek kayu yang diperbuat daripada bahan kayu akan terapung. Okey, bagaimana pula dengan bahan yang kedua, iaitu getah. Okey, kita akan lihat sama ada getah terapung atau tenggelam. Okey, objek bagi getah adalah terapung. Okey, seterusnya kita cuba lihat duit shilling. Okey, duit shilling terapung atau tenggelam. Okey. Okey, so duit shilling akan tenggelam. Apa-apa objek yang timbul di atas permukaan air adalah objek yang boleh terapung, manakala objek yang turun di bawah permukaan air, maka objek itu adalah sifat tenggelam. Okey, seterusnya kita cuba iaitu skru besi. Okey, skru besi juga tenggelam. Okey, dan seterusnya kita cuba lihat kepada straw. Besar sangat, cuba potong. Okey, straw timbul atau tenggelam? Timbul. Okey, baik. Seterusnya penutup botol timbul. Sudu plastik besar sangat tak ada. Okey, bola timbul. Okey, dan yang terakhir sekali adalah cikgu nak tunjukkan polisterina. Okay, cikgu akan potong sikit polisterina ni. Okey, ini polisterina. Ini polisterina timbul atau tenggelam. Okey, dia adalah timbul. So polisterina juga tidak akan tenggelam. Okey, jadi kita sudah tahu apakah objek-objek yang tenggelam dan apakah objek-objek yang timbul. Jadi kat dalam ni kita boleh tuliskan objek-objek apa yang kita uji. Contohnya tadi kita ada uji skru besi, kita uji lidi kayu, getah dan sebagainya. Okey, so kita boleh tuliskan dekat sini. Yang seterusnya kita tikkan yang mana berada di atas permukaan air dan mana di bawah permukaan air. So kita tik. So bahan inference dekat sini kita boleh tuliskan. Contohnya kita nak letak skru besi tadi kat sini. So skru besi berada di permukaan air, di atas permukaan air atau di bawah permukaan air. Okey, so skru besi di bawah permukaan air. So kita tik dekat sini dan inference-nya adalah skru besi bersifat tenggelam. Okey.
tenggelam di bawah permukaan air. Okey, so bila kita dah tahu tentang objek yang terapung dan yang tenggelam, ini berbalik kepada sains tahun 3. Okey, kenapa ada objek yang timbul, kenapa ada objek yang tenggelam? Ada objek yang timbul kerana ketumpatannya berbeza dengan air. Okey, bagi objek yang tenggelam, objek yang tenggelam ini mempunyai ketumpatan yang lebih banyak, lebih tumpat daripada air. Objek yang tenggelam adalah lebih tumpat daripada air. Manakala objek yang timbul ini kurang tumpat daripada air. Objek yang timbul kurang tumpat daripada air.